Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan share video ini. Dua perkara yang akan menyebabkan PAS di Kelantan tumbang. Perkara pertama ialah, ini pendedahannya. Majoriti pengundi Kelantan tak puas hati dengan pentadbiran PAS. Itu yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli. Ini sebab pertama yang kita cadangkan. Kenapa PAS akan kalah teruk dan akan mungkin kalau tak kalah teruk pun akan kehilangan beberapa kerusi di parlimen di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Pertama sekali, kata Rafizi, majoriti pengundi Kelantan tak puas hati dengan pentadbiran PAS. Apa pendapat Anda semua? Anda mungkin orang Kelantan, Anda mungkin ada rakan orang Kelantan, keluarga orang Kelantan, pernah pergi Kelantan atau pernah menganalisis di Kelantan. Apa pendapat Anda? Benarkah apa yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli ini bahwa pengundi Kelantan tak puas hati dengan pentadbiran PAS? Ini faktor pertama yang boleh menyebabkan PAS tumbang di Kelantan. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mendakwa majoriti pengundi Kelantan tidak berpuas hati dengan pengurusan dan pentadbiran kerajaan negeri yang ditadbir PAS melalui hasil dapatan kajian pada Mei lepas. Beliau berkata berdasarkan kajian PKR menggunakan syarikat tinjauan pendapat bebas, sejumlah 43% sahaja yang berpuas hati dengan kerajaan negeri Kelantan. Tapi yang menghairankan apabila kajian ini dibuat, ada lebih daripada separuh penduduk rakyat Kelantan tak puas hati pentadbiran Kelantan PAS. Tapi bila pilihan raya, lain pula jadinya. Tak tahulah apa yang silapnya, tak tahulah apa sebabnya. Tapi yang menariknya ialah kenapa tiba-tiba waktu pilihan raya pengundi memilih pula PAS? Di mana salahnya dapatan ini? Setiap bulan kami mengukur penarafan tahap puas hati Perdana Menteri, Menteri, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri tiap-tiap bulan sejak Jun 2016. Jadi kami ada angka yang sangat panjang dan untuk tahun 2023 daripada Januari lagi memang ada penurunan dan peralihan dalam kalangan pengundi Kelantan. Kata beliau kepada pemerintah selepas menghadiri program Jelajah Madani Dewan Undangan Negeri Pasir Tumbuh di Kampung Parit Limbat di Kota Bahru hari ini. Mengulas lanjut, Rafizi yang juga pengarah pilihan raya PKR berkata, beliau yakin hasil kajian itu merupakan gambaran sebenar dilema yang sedang dihadapi pengundi di Kelantan. Mereka faham selepas 33 tahun Kelantan terbelakang dalam banyak perkara dari segi pembangunan, membasmi kemiskinan dan infrastruktur asas, katanya. Beliau berkata, kini terpulang kepada PKR, UMNO dan Amanah untuk meyakinkan pengundi atas pagar bahawa mereka boleh meletakkan harapan kepada kerajaan perpaduan. Kami ada lebih kurang 4 minggu dari sekarang. Jadi insya-Allah tumpuan saya ialah untuk bekerjasama dengan pimpinan lapisan kedua dalam kerajaan perpaduan dan pimpinan di peringkat negeri untuk pastikan momentum kempen dan persediaan itu berlaku di segenap peringkat, sementara pimpinan paling kanan seperti Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri menumpukan untuk membina gelombang rakyat melalui program besar, kata beliau lagi. Itu faktor pertama yang boleh menyebabkan kerajaan PAS di Kelantan tumbang. Faktor yang kedua yang boleh menyebabkan kerajaan PAS tumbang ialah apabila masalah air boleh diselesaikan oleh kerajaan perpaduan. Kerana masalah paling asas yang menjadi buah mulut di Kelantan ialah masalah air bersih. Kata Rafizi Ramli, tak perlu 8 bilion untuk selesai masalah air Kelantan. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa. Kerana apa? Kita ikuti ulasannya. Kerajaan Negeri Kelantan tidak memerlukan peruntukan sebanyak RM8 bilion untuk menyelesaikan masalah air di negeri ini, kata Menteri Ekonomi. Beliau berkata, sebaliknya Kelantan hanya memerlukan sebuah loji rawatan air LRA membabitkan kos RM1.5 bilion. Pengeluaran air terawat oleh LRA sedia ada adalah sekitar 500 juta liter sehari. Permintaan harian air terawat di Kelantan adalah 600 juta liter sehari. Dengan satu tambahan baru, LRA yang insya-Allah akan diluluskan pengeluaran air akan menjadi sekitar 700 juta liter sehari.
Katanya kepada pemberita selepas menghadiri program Jelajah Madani Dewan Undangan Negeri DUN Pasir Tumbuh di Kampung Parit Limbat di Kota Baru hari ini. Ketika diminta memperincikan permohonan RM8 bilion itu, Rafizi berkata kerajaan negeri bercadang untuk membina 5 LRA untuk menyelesaikan masalah air. Dalam mesyuarat kami dah tegur, kami tak nampak keperluan 8 bilion ini. Kerana LRA sedia ada mampu keluarkan 500 juta liter air terawat sehari. Kami sedia pertimbangkan satu lagi LRA dengan peruntukan RM1.5 bilion yang akan membawa kepada pengeluaran air terawat sebanyak 700 juta liter sehari, katanya. Namun begitu, Rafizi berkata peruntukan RM1.5 bilion untuk membina sebuah LRA baru masih diperhalusi. Makna kata, kalau dalam bahasa politik, dalam bahasa pilihan raya, kalau kami menang di Kelantan, kami akan buat segera. Jadi rakyat Kelantan cepat-cepatlah undi parti atau undilah kerajaan perpaduan supaya ianya bukan sekadar baru masih diperhalusi, tetapi ia terus akan dilaksanakan dan dibuat dengan segera. Dengan syarat menangkan dahulu kerajaan perpaduan. Itu adalah bahasa yang mudah difahami. Menangkan dulu, maka dapatlah. Sekiranya diluluskan, RM5.1 bilion adalah tambahan kepada 500 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan 1 bilion oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini, katanya lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, itu dua perkara yang harus dipertimbangkan oleh rakyat Kedah sebelum memilih, sebelum mengundi pada kali ini. Pertama sekali, menurut kajian yang dibuat oleh pasukan Rafizi, majoriti pengundi Kelantan tak puas hati dengan pentadbiran PAS. Yang kedua ialah penyelesaian air, bekalan terawat air di Kelantan bakal akan berakhir dengan adanya kerajaan perpaduan di negeri tersebut. Dengan perkataan yang lebih baik ialah anda menangkan kerajaan perpaduan di Kelantan, anda akan dapat habuan anda. Jadi, apa kata kalau anda undi? Untuk cuba dululah kan. Kalau rasa-rasa tak puas hati, 5 tahun akan datang, ada lagi masa untuk kita menjalankan tanggungjawab, membuat undi yang seterusnya pula. Kuasa ada di tangan atau di hujung jari anda. Pangkahlah dengan betul sebelum anda rasa terlambat dan kerugian. Kerana seperti Rafizi kata, Kelantan berada terbelakang berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Ada kebenarannya, terpulang pada anda. Tekan butang subscribe, share video ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Ini satu kejutan yang sangat besar daripada Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Ikuti terus ulasan kali ini kerana ianya berkaitan dengan Sanusi Mat Noor, Menteri Besar Kedah yang didakwa telah pun dikompaun RM500,000 isu kecurian nadir bumi. Wow, ini baru mengejutkan kita semua. Rupa-rupanya ada perkara yang kita tak pernah tahu tentang apa yang terjadi terhadap Sanusi. Saifuddin dakwa Sanusi dikompaun RM500,000 isu kecurian nadir bumi. Yang mengejutkan ialah, saya nak tanya Sanusi, kata Saifuddin. Sebagai Menteri Besar, kamu juga pengerusi MBI Perbadanan Menteri Besar Kedah. Saya nak tanya, ada tak dapat surat daripada Fauzi Mustafa Pengarah Tanah dan Galian Kedah pada hujung tahun lepas? Surat yang menghendaki Menteri ataupun MBI Perbadanan Menteri Besar Kedah membayar kompaun RM500,000 kerana mencuri nadir bumi di Kampung Chong Sik. Wah, ini satu persoalan yang besar. Rupa-rupanya ada pula perbuatan mencuri nadir bumi di Kampung Chong Sik. Kamu Menteri Besar, kamu pengerusi MBI, kamu dapat kompaun. Surat itu bertarikh 4 Oktober 2022 bersamaan 8 Rabiul Awal dialamatkan kepada pengerusi MBI. Kompaun di bawah Seksyen 246 Kanun Tanah Negara 1965. Kejadian 2.30 petang pada 24 September, kejadian curi nadir di Kampung Chong, Mukim Sik, Kedah, katanya. Wow, ini satu pertanyaan yang luar biasa untuk
Muhammad Sanusi Maknur yang didakwa sebagai mencuri nadir bumi di kampung Chong Shik. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail semalam meminta penjelasan Muhammad Sanusi Maknur sama ada Menteri Besar Kedah itu telah menerima surat kompaun berjumlah RM500,000 berhubung dakwaan berlaku kecurian nadir bumi di kampung Chong Shik. Ketua Setiausaha Pakatan Harapan PH itu berkata demikian ketika berucap pada jelajah Perpaduan Madani Peringkat Negeri Kedah dan Pelancaran Jentera Perpaduan Kedah di Guar Cempedak semalam. Turut hadir Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden Amanah Muhammad Sabu. Saifuddin juga berkata apa yang didedahkan beliau malam ini hanyalah permulaan dan akan ada lagi siri pendedahan dengan dokumen lengkap berhubung perkara itu. Kita percaya rakyat Kedah cerdik. Jangan pernah pandang rendah kebijaksanaan rakyat Kedah. Yang ini yakinlah kita akan turun dan terangkan dengan elok dalam siri penerangan kita. Mudah-mudahan paling kurang 19 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan negeri akan jadi kenyataan, kata beliau lagi. Menjadi persoalan kita ialah sejauh mana kebenaran yang disebutkan oleh Saifuddin ini apabila Sanusi dikatakan di kompaun RM500,000 kerana kecurian nadir bumi. Yang menariknya ialah penyataan ataupun persoalan ini cukup lengkap. Dalam satu-satu pendakwaan di mahkamah, kalau selengkap ini, ianya sudah membawa satu perkara yang jelas, yaitu sah ada kes. Saya nak tanya Sanusi, sebagai Menteri Besar, kamu juga pengerusi MBI Perbadanan Menteri Besar Kedah, saya nak tanya, ada tak dapat surat daripada Fauzi Mustafa, pengarah tanah dan galian Kedah pada hujung tahun lepas, surat yang menghendaki MBI membayar kompaun RM500,000 kerana mencuri nadir bumi di kampung Chong Shik. Kamu Menteri Besar, kamu pengerusi MBI, kamu dapat kompaun. Surat itu bertarik 4 Oktober 2022 bersamaan 8 Rabiul Awal dialamatkan kepada pengerusi MBI. Kompaun itu di bawah Seksyen 246 Kanun Tanah Negara 1965, kejadian 2.30 petang pada 24 September, kejadian curi nadir bumi di Kampung Chong, Mukim Shik, Kedah, katanya. Ini pendedahan daripada Ketua ataupun Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau memohon supaya Sanusi memberi penjelasan penuh tentang surat kompaun berjumlah RM500,000 ini kerana kecurian nadir bumi tersebut. Kita tunggulah apa kata daripada Muhammad Sanusi Maknur. Yang menariknya lagi, Ketua Setiausaha ini juga berkata dia berjanji akan mendedahkan. Ini hanya satu permulaan, kata beliau. Dia akan dedahkan lagi siri pendedahan yang lebih lengkap dengan dokumen yang lebih lengkap berhubung perkara itu. Persoalan sekarang ialah benarkah atau tidak. Kalau tak benar, ini kerja Sanusi, maka kerja Sanusi yang seterusnya saman menteri tersebut. Kalau tak benar, sebab ini boleh merosakkan nama beliau. Tapi kalau benar, orang kata berani kerana benar, takut kerana salah. Ada orang juga kata, kalau diam-diam ada dua perkara, sama ada sudah takut atau sudah setuju. Tak tahulah mana satu yang betul. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen Anda, share video ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu yang paling hangat membabitkan Sanusi Maknur, Menteri Besar Kedah, yang paling menimbulkan kontroversi baru-baru ini apabila didakwa menghina Sultan Selangor. Walaupun telah meminta pengampunan daripada Sultan Selangor, namun ia menimbulkan persoalan yang sangat besar apabila Menteri Transformasi Undang-Undang di Parlimen Malaysia, yaitu Azalina Othman Said, mengatakan bahawa
kesalahan undang-undang tak selesai dengan mohon maaf, sehingga netizen bertubi-tubi menyeru supaya kerajaan tidak menerima permohonan maaf daripada Sanusi Maknor itu. Mereka mengatakan bahawa kalau ini diteruskan, nanti akan ada yang akan jadi ikutan, yaitu yang disebut duluan atau ikutan. Nanti orang akan buat lagi dan akan hanya minta maaf, kata mereka. Mereka menuntut supaya kerajaan tidak hanya membiarkan isu itu diselesaikan dengan hanya memohon maaf. Mereka kata kalau rakyat biasa yang melakukan kesalahan tak tahulah apa yang terjadi, kata mereka. Mungkin rakyat itu telah pun direman, telah pun ditangkap, telah pun didakwa, kata mereka. Dan ada juga yang mengatakan bahawa oleh kerana Sanusi ialah pemimpin yang besar dan pemimpin yang boleh menyebabkan lebih besar kerosakannya kerana memberi pengaruh yang sangat besar, oleh kerana dia adalah pemimpin. Jadi mereka kata Sanusi boleh memohon maaf tetapi perlu ada tindakan undang-undang. Ini disahkan sendiri oleh Azali Natwan Said dengan mengatakan bahawa kesalahan undang-undang tak selesai dengan hanya mohon maaf. Membangkitkan isu memecah belah, mengganggu ketenteraman awam dan tidak menghormati institusi raja-raja adalah satu kesalahan di sisi undang-undang, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said. Adakah anda juga setuju dengan Azalina Othman Said bahawa kesalahan Sanusi menghina ataupun tidak menghormati institusi raja-raja ini adalah satu tindakan yang juga tidak boleh diselesaikan dengan hanya mohon maaf? Apa pendapat anda sekalian? Apa cadangan anda sekalian terhadap isu ini? Kalau Azalin Othman Said, dia kata ia tak boleh diselesaikan dengan hanya memohon maaf. Makna kata Sanusi kena diberikan tindakan yang lebih wajar supaya yang lain tidak akan melakukannya lagi. Tindakan yang lebih wajar ialah memberikan hukuman yang setimpal supaya ianya tidak akan diikuti atau ditiru oleh orang lain lagi. Yang kita takut ialah apabila ada orang-orang tertentu yang akan meniru perkara itu dan akan menjadikan isu Sanusi sebagai satu piawaian, satu ikutan, dan mereka kata kalau Sanusi boleh memohon maaf, aku pun boleh mohon maaf. Itulah yang paling kita takuti. Azalina berkata walaupun kebebasan bersuara merupakan hak perlembagaan setiap warga Malaysia di bawah perkara 10 dalam kurungan 1 kurungan E Perlembagaan Persekutuan, namun kebebasan itu tertakluk kepada perkara 10 dalam kurungan 2 Perlembagaan bagi memastikan ketenteraman dan keamanan terjamin. Saya ingin membawa perhatian kepada tindakan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor di mana dia telah dalam ceramah politiknya mempersoalkan kewibawaan Sultan Sharifuddin Idris Shah berkaitan pemilihan Menteri Besar Selangor baru-baru ini. Sesiapa saja yang membangkitkan isu-isu yang membelah bahagi, mengganggu ketenteraman awam dan tidak menghormati institusi raja-raja, harus ingat bahawa ini adalah satu kesalahan di sisi undang-undang, katanya dalam ciapan di laman Twitternya hari ini. Azalina berkata sebagai orang politik atau mana-mana orang yang dikurniakan kuasa, mereka seharusnya sedar bahawa pertuturan sedemikian ada kuasa untuk mempengaruhi orang ramai, terutamanya dalam musim pilihan raya. Saudara-saudara sekalian, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Azalina Othman Said ini kerana mereka ada kuasa, kerana ahli politik ini ada kuasa, lebih-lebih lagi Sanusi ialah Menteri Besar Kedah, beliau akan dapat mempengaruhi banyak orang bukan ke arah yang baik, tetapi mungkin ke arah yang boleh menyebabkan mengganggu ketenteraman awam. Selain daripada itu, saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan Sanusi ini sebenarnya amat merugikan rakyat Malaysia. Bayangkan kalau dia menang hanya menang, yang tinggal jadi abu. Bahkan kata pepatah, menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Semalam, 5 ahli Dewan Diraja Selangor membuat laporan polis terhadap Muhammad Sanusi di Balai Polis Seksyen 6 Shah Alam yang didakwa mempertikai kewibawaan institusi Diraja Selangor dalam pemilihan Menteri Besar negeri itu. Mereka yang terdiri daripada Amrin Buang, Muhammad Zawawi Saleh, Muhammad Kusrin Munawi, Muhammad Azib, Muhammad Isa dan Imran Kadir juga menuntut Muhammad Sanusi membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung isu tersebut dengan kadar segera. Dalam hal itu, Azalina menerusi ciapan tersebut berkata,
Tindakan yang bersalahan dengan undang-undang itu tidak akan terselesai atas alasan memohon maaf. Dia berkata permohonan maaf bukan satu pembelaan dari segi undang-undang dalam perundangan jenayah. Azalina juga mahu PDRM diberi kebebasan untuk menyiasat sesiapa sahaja yang membangkitkan isu 3R, raja, agama dan bangsa yang melanggar mana-mana undang-undang tanpa campur tangan mana-mana pihak. Sementara itu, Muhammad Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PN menerusi catatan di Facebook yang menyatakan dia telah mengutus warkah kepada Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah bagi menyatakan permohonan maaf atas kenyataannya sebelum ini. Saya dimaklumkan oleh pegawai Istana Selangor bahawa Tuanku Sultan Selangor telah pun memberi perkenan untuk menerima dan membaca warkah saya itu pada Jumaat 14 Julai katanya. Sanusi berkata dia juga telah memberi keterangan kepada pegawai penyiasat dari Bukit Aman pada 2 pagi semalam 14 Julai untuk melengkapkan siasatan mereka atas laporan-laporan yang dibuat ke atasnya. Media sebelum ini melaporkan Muhammad Sanusi dalam satu siri ceramah anjuran PN didakwa mengeluarkan kenyataan yang dikatakan menghina Sultan Selangor. Menerusi video tular tersebut, Muhammad Sanusi turut didakwa meremehkan pelantikan Amiruddin. Di dalam video itu juga sebenarnya ada perkara yang mana Sanusi turut mengatakan kurang inci yang juga merujuk kepada Amiruddin Syari. Perbuatan itu sebenarnya adalah shaming, body shaming ataupun memalukan bentuk tubuh seseorang. Perkara itu sebenarnya tidaklah amat bermoral. Ianya satu perbuatan yang jijik, yang tidak kita boleh terima apabila perbuatan memalukan, menghina tubuh seseorang yang sudah dikurniakan Tuhan. Itu satu perbuatan yang memang kita tolak dan kita tidak boleh terima sama sekali. Macamlah orang ini sempurna, macamlah kita ini sempurna. Tuhan mencipta kita seadanya dan itulah yang dikehendaki Tuhan, dan kita tidak boleh menghina pemberian Tuhan itu, karena apabila kita menghina pemberian Tuhan itu, sebenarnya kita juga seperti menghina kedaulatan Tuhan dan kekuatan Tuhan itu. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda. Isu Sanusi, kesalahan undang-undang tak selesai dengan mohon maaf. Anda setuju atau tidak kenyataan Azalina Uthman Said ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Ini satu pendedahan daripada sabudin.com. Kata Mahathir, dia kalah kerana rasuah. Adakah ini bermakna calon PN yang menang di Langkawi menang sebab beri rasuah? Agaknya disebabkan kekal terbelenggu oleh rasa kecewa dan masih gagal menerima hakikat kerana kalah sehingga hilang deposit di Parlimen Langkawi pada PRU 15 lalu. Tun Mahathir Mohamad mencecah lagi tentang kekalahannya itu. Katanya beliau kalah kerana berlaku amalan rasuah kepada pengundi. Saya pernah bertanya salah seorang pengundi di sana, di Langkawi yang juga kawan saya, kata Mahathir, kenapa kamu tidak undi saya? Dia jawab, saya tidak beri dia duit. Saya tanya lagi, berapa duit dia bagi atau dia dapat? Dia jawab RM 100 ringgit. Saya tanya dia, apa boleh buat dengan 100 ringgit? Dan dia jawab, duit itu boleh dibelanja untuk 2 hari. Pada pilihan raya lalu, saya hilang lebih 14.000 undi hanya kerana rasuah, kata Tun Mahathir. Mengulas lanjut, Tun Mahathir berkata, pengundi seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap negara dan tidak tunduk kepada politik wang. Jangan buang undi sebab kamu dapat duit rasuah, nasihatnya kepada pengundi menjelang pilihan raya PRN. Berita mengenai Tun Mahathir itu ada di Malaysia kini. Kenapa Tun Mahathir lain kali cakap biar terang dan jangan dengan ayat yang tergantung? Mendakwa berlaku amalan rasuah kerana kalah memanglah mudah. Tetapi siapa yang memberi rasuah itu? Adakah ia dilakukan oleh calon PN atau calon PH dan BN? Ini menjadi persoalan besar kepada kita semua. Kita tidak tahu siapa yang dimaksudkan oleh Mahathir Mohamad. Siapa yang memberikan undi, siapa yang memberikan rasuah yang didakwa oleh Mahathir ini? Sama ada calon Perikatan Nasional, calon Pakatan Harapan atau calon Barisan Nasional.
Kalau beliau boleh bertanya kepada pengundi Langkawi yang juga kawannya itu dikatakan menerima duit rasuah itu, kenapa tak tanya siapa yang jadi pemberi duit kepadanya? Tetapi dengan mendakwa beliau kalah kerana rasuah, tak secara langsung bermakna calon yang menanglah yang melakukan rasuah itu. Takkanlah calon PH dan BN yang sama-sama kalah seperti Tun Mahathir pun memberi rasuah juga. Dalam hal ini, kenapa Tun Mahathir tidak berani mengatakan secara terbuka calon PN yang menang di Langkawi, Muhammad Suhaimi Abdullah, telah memberi rasuah dan itu puncak kemenangannya? Adakah kerana Tun Mahathir sekarang sudah berbaik dengan Perikatan Nasional dan bersatu, maka ia tidak berani disebutkan secara terbuka? Dengan main tuduh-tuduh rambang seperti ini, apa gunanya? Anda tinggalkan komen Anda tentang soalan itu. Para penonton sekalian, dengan main tuduh-tuduh rambang seperti ini, apa gunanya? Pada pendapat kita semua, dengan permainan tuduh-tuduh rambang seperti ini, bolehlah kita katakan tak boleh dipercayai apa yang dikatakan oleh Mahathir ini. Kerana siapapun boleh tuduh-tuduh rambang tanpa ada apa-apa bukti. Dengan kata lain, seperti menulis surat layang tanpa ada penulis ataupun pengakuan penulis. Dengan itu, surat layang tersebut dianggap tidak sah dan tidak boleh digunakan pakai. Apakah dengan mengaitkan kekalahannya dengan rasuah, ia bermakna semua calon pejuang yang hilang deposit di seluruh negara pada PRU15 juga disebabkan rasuah? Lagi pula, kenapa Tun Mahathir tidak membuat laporan polis atau meletakkan atau melakukan petisyen bantahan atas kekalahannya jika benar ada amalan rasuah berlaku? Kenapa terus bising dan mencecah tak habis-habis di media saja? Itu persoalan Sabudin yang saya juga soal sama-sama. Kenapa hanya bising dalam media saja dan tidak membuat laporan polis serta melakukan petisyen bantahan? Karena baru-baru ini kita tahu beberapa petisyen telah pun dilancarkan, antaranya di Putrajaya, di Marang dan Kuala Terengganu. Salah satu petisyen itu telah menang, yaitu di Kuala Terengganu. Kenapa Mahathir tak buat? Adakah itu menunjukkan Mahathir sebenarnya hanya main cacah-cacah saja dan tidak ada bukti, sebenarnya hanya mahu menyatakan kekecewaan semata-mata? Dan menjadi persoalan besar lagi ialah siapakah yang dituduh oleh Mahathir memberikan rasuah ini? Adakah daripada calon Perikatan Nasional atau calon Pakatan Harapan atau Barisan Nasional? Tapi kalau melihat pada keputusan pilihan raya ini, kalau dilihat ditambah undi Barisan Nasional, Pakatan Harapan dengan Mahathir Mohamad, undi dicampur semua daripada Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Pejuang, masih tidak dapat mengalahkan, masih tidak boleh mengalahkan jumlah undi daripada Perikatan Nasional, yaitu Muhammad Suhaimi dengan jumlah 25.463 undi. Ditambah semua Barisan Nasional, PH dan Pejuang, jumlahnya hanyalah sekitar lebih kurang baru 23 atau 24 ribu undi. Makna kata Perikatan Nasional masih di hadapan mengalahkan Mahathir Mohamad. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi menjadi persoalan kita ialah siapa sebenarnya yang dituduh, didakwa oleh Mahathir ini memberi rasuah dalam pilihan raya baru-baru ini sehingga beliau kalah teruk dalam pilihan raya tersebut. Saudara-saudara sekalian, apabila Mahathir mendakwa perkara ini memang menarik. Bayangkan saja, beliau seakan-akan mempunyai data yang cukup. Apabila dia kata, salah seorang daripada rakan beliau yang telah dia tanya, kenapa tidak mengundi beliau dalam pilihan raya baru-baru ini, dia jawab, sebab telah pun diberi RM100. Mahathir tanya lagi, kenapa, buat apa dengan RM100 itu? Dia kata dia boleh belanja untuk 2 hari. Pada pilihan raya lalu, saya hilang lebih 14.000 undi hanya kerana rasuah, kata Mahathir. Begitu yakinnya Mahathir bahawa
dia kalah dalam pilihan raya itu karena rasuah. Pada pendapat Anda semua, apa sebabnya sebenarnya Mahathir kalah? Adakah karena rasuah yang telah beliau nyatakan ini? Ataupun memang rakyat di Langkawi sudah kesian terhadap Mahathir yang sudah terlalu tua untuk dimenangkan, untuk mentadbir, untuk menang di parlimen tersebut. Mungkin ahli parlimen itu diberikan rehat oleh pengundi di parlimen itu bukan karena rasuah, tapi untuk memberikan laluan kepada Mahathir untuk berehat sebenarnya. Mungkin itu sebabnya mereka tidak undi lagi Mahathir, supaya Mahathir ada masa untuk berehat menjelang di hari tua beliau ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda tentang isu kali ini. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pengakuan Mahathir ini paling luar biasa yang tak pernah kita dengar sepanjang saya memerhatikan politik di Malaysia ini dan juga mengulas tentang politik di Malaysia. Inilah kali pertama Mahathir buat pengakuan yang paling mengejutkan ini. Ada orang kata dengan pengakuan Mahathir ini, mereka kata Mahathir mungkin dah mula nyanyuk. Mereka kata mungkin dah mula terlalu tua untuk mengikuti politik di Malaysia ini. Apa pendapat kamu? Ini komen atau ini pengakuan Mahathir. Beliau kata Mahathir dakwa hilang deposit di Langkawi sebab rasuah. Kita tahu dalam PRU 15 yang lalu, Mahathir telah pun kalah teruk di Parlimen Langkawi. Bahkan semua rekan-rekan Mahathir juga pun kalah teruk dalam pilihan raya tersebut sampai semuanya hilang deposit. Dengan pengakuan Mahathir ini menjadi satu persoalan besar. Adakah ini satu pengakuan Mahathir bahwa beliau sebenarnya masih relevan dalam dunia politik? Apa pendapat kamu? Adakah ini pengakuan Mahathir secara tidak langsung bahwa kalau bukan rasuah dia akan menang? Jadi kalau begitu, ini juga satu pengakuan Mahathir, ada wujudnya rasuah. Mungkin ada wujudnya rasuah dalam pilihan raya melibatkan Parlimen Langkawi. Dr. Mahathir mendedahkan kekalahannya di kerusi Parlimen Langkawi pada PRU lalu adalah disebabkan amalan rasuah. Jadi dengan ini, seperti di Kuala Terengganu, keputusan pilihan raya telah pun dibatalkan, maka dengan itu, Mahathir sepatutnya bukan buat sidang media, bukan membuat pendedahan dalam sidang media tentang amalan rasuah ini. Dia patut membuat laporan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dengan segera. Apa tujuan Mahathir buat sidang media seperti ini? Ianya tidak ada makna langsung nak buat sidang media dengan nak buat petition. Petition itu berbeza. Buat sidang media dengan petition itu luar perbezaannya tak sama langsung. Dan adakah dengan tindakan pendakwaan ataupun tindakan pendedahan Mahathir ini akan membuatkan ahli parlimen di Langkawi itu akan menyaman Mahathir? Nah, baru-baru ini Mahathir dan Perikatan Nasional telah pun bersahabat melalui meja bulat, melalui proklamasi Melayu. Sekarang ini Mahathir mula menyerang pula ahli parlimen Perikatan Nasional yang menang di Parlimen Langkawi. Jadi di mana persefahaman antara Mahathir dengan kawan-kawan beliau yang sudah satu meja dalam proklamasi Melayu tersebut? Adakah ini akan menyinggung perasaan Muhyiddin kerana yang didakwa Mahathir ini adalah ahli parlimen dari Perikatan Nasional? Dan apabila Mahathir mendakwa ini, saya pernah bertanya salah seorang pengundi di sana, di Langkawi, kata Mahathir yang juga kawan saya, kenapa kamu tidak undi saya? Dia jawab, saya tidak beri dia duit. Oh, ini satu pendedahan yang patut Mahathir buat laporan dalam Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya tanya lagi, berapa duit dia dapat, kata Mahathir. Dia jawab 100. Saya tanya dia, apa boleh buat dengan 100? Dan dia jawab, duit itu boleh dibelanja untuk 2 hari. Mahathir buat pendedahan ini memang luar biasa. Makna kata, ada bukti dari mulut Mahathir sendiri bahwa 100 ringgit diberi kepada setiap pengundi di Langkawi. Dan Mahathir tanya, buat apa dengan 100 ringgit itu? Dia kata, boleh belanja untuk 2 hari. Pada pilihan raya lalu, saya hilang lebih 14.000 undi hanya kerana rasuah.
kata Tun Mahathir lagi. Sejak akhir-akhir ini Tun Mahathir banyak membuat dakwaan yang macam tiada bukti. Kalau betullah ada orang yang beri rasuah 100 ringgit seorang kepada pengundi di Langkawi dan menyebabkan Mahathir kalah disebabkan rasuah, maka cepat-cepatlah Mahathir buat laporan. Buat laporan di SPRM, buat juga laporan di SPR Suruhanjaya Pilihan Raya. Jangan buat sekadar sidang media di dalam utusan online ini. Saudara-saudara sekalian, bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu ditemui selepas menyempurnakan majlis penutup program kepimpinan perusahaan kecil dan sederhana di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya. Mengulas lanjut, Mahathir berkata, pengundi seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap negara dan tidak tunduk kepada politik uang. Yang ini saya setuju. Saya setuju dengan kenyataan Tun Mahathir bahwa pengundi harus bertanggung jawab terhadap negara dan tidak tunduk kepada politik uang. Kalau pada pendapat saya, politik uang dalam pilihan raya adalah perbuatan yang jijik dan memalukan. Karena rakyat mengundi mereka bukan karena suka, tapi karena terpengaruh dengan uang. Rakyat pula sepatutnya lebih bertanggung jawab dan bijaksana macam yang didakwa oleh Mahathir. Karena duit 100 ringgit itu hanya boleh belanja 2 hari. Betul lah yang dikatakan oleh rakyat tersebut yang memberitahu kepada Mahathir. 100 ringgit itu kadang-kadang tak sampai 2 hari pun. 1 hari boleh habis. Lepas 1 hari, habislah begitu saja. Jadi, Anda akan menerima pemimpin yang mungkin bukan terbaik selama 5 tahun. Habis 100 ringgit, kesannya selama 5 tahun. Anda akan merana selama 5 tahun, mungkin karena pemimpin itu tidak bertanggung jawab. Jadi jangan karena 100 ringgit Anda tersilap pilih, tersilap undi. Dalam PR yang akan datang ini, rakan-rakan semua yang masih muda, yang belum pernah mengundi, yang muda-muda lagi, jangan karena 100 ringgit, jangan karena 200 ringgit, jangan karena pemberian uang macam yang Mahathir kata, Anda terbeli begitu saja. Murahnya undi Anda. Saudara-saudara sekalian, bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu juga mengulas, jangan buang undi sebab kamu dapat duit atau rasuah. Nasihatnya kepada pengundi menjelang PRN pada 12 Ogos nanti. Pada PRU 2022, Mahathir yang menerajui pejuang selepas disingkirkan oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, bukan sahaja tewas di Parlimen Langkawi, malah turut kehilangan uang depositnya. Dia sekadar meraih undi sebanyak 4.566 undi. Kerusi tersebut telah dimenangi oleh calon Perikatan Nasional PN Muhammad Suhaimi Abdullah dengan 25.463 undi. Jadi dengan ini beliau telah pun mengalahkan Mahathir Mohamad. Bahkan Mahathir sendiri kalah oleh 2 calon yang lain daripada Barisan Nasional mendapat 11.945 undi, dan Pakatan Harapan juga telah mengalahkan Mahathir Mohamad dengan 5.417 undi. Makna kata Mahathir nih, kalau kata dia kalah oleh rasuah, boleh jadi persoalan. Kerana Mahathir bukan dikalahkan oleh hanya 1 orang calon daripada Perikatan Nasional, tetapi Mahathir turut kalah daripada Barisan Nasional juga Pakatan Harapan. Tapi ialah, saya setuju dengan satu perkara yang Mahathir kata ini, yaitu kita sebagai pengundi haruslah bertanggung jawab dan jangan buang undi sebab dapat duit rasuah. Itu nasihat Mahathir kepada pengundi. Saudara-saudara sekalian, sebelum ini Mahathir mendapat 18.000 undi pada tahun 2018. 2013 Mahathir tidak bertanding di kawasan Langkawi, dimenangi oleh Parti UMNO dengan 21.407 undi. Saudara-saudara sekalian, itulah keputusan terkini daripada kita semua yang mengejutkan kita apabila Mahathir buat dakwaan. Dia kalah, hilang deposit di Langkawi sebab ada rasuah. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Ini keputusan terkini daripada mahkamah berkaitan dengan akaun Bersatu yang telah pun disita oleh SPRM. Wah,
Ini yang kita tunggu-tunggu. Saudara-saudara sekalian, pilihan raya yang mendatang ini memerlukan keuangan yang paling banyak. Tapi dengan adanya penyitaan uang bersatu ini, menjadi tanda tanya kita. Adakah Perikatan Nasional atau Bersatu masih mempunyai dana uang untuk membiayai belanja pilihan raya? Karena uang di dalam akaun Bersatu itu mempunyai nilai yang banyak. Bukan 2-3 ringgit, bukan 1-2 ribu, bukan 100 ribu, bukan 200 ribu. Tapi banyak uang diperlukan dalam pilihan raya. Uang itu bukan saja untuk membiayai perjalanan, tetapi perkara-perkara logistik seperti bendera dan sebagainya. Adakah dengan keputusan menyita ini belum lagi dibuka atau dibebaskan, akaun Bersatu itu akan menyebabkan Bersatu akan jadi miskin dalam pilihan raya kali ini? Dan ianya akan memberikan natijah kesan yang besar kepada Parti Bersatu. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini menetapkan 7 September untuk mendengar permohonan kebenaran semakan kehakiman yang difailkan Bersatu bagi mencabar penyitaan 2 akaun bank parti itu oleh SPRM. Lihat, ianya hanya akan didengar pada 7 September. Keputusan mahkamah adalah muktamad dan tidak akan dapat dipersoalkan lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, hanya pada 7 September baru didengar. Itu belum lagi ceritanya keputusan sama ada akaun tersebut sudah dibuka atau tidak. Adakah dengan ini Parti Bersatu akan buka Tin Melo, akan membuat derma Tin Melo seperti yang pernah diwar-warkan oleh Parti Rakan Bersatu? Mereka mengatakan bahwa duit dana pilihan raya mereka datang daripada Tin Milo. Saya pikir mungkin juga betul, tapi mungkin juga tak betul. Kerana Tin Milo bolehlah kumpul mungkin ratusan ribu, tapi untuk jutaan ringgit tak pastilah boleh atau tidak menampung perbelanjaan Bersatu dalam pilihan raya nanti. Mahkamah menetapkan tarikh pendengaran berkenaan semasa pengurusan kes pagi tadi. Peguam yang mewakili Parti Pembangkang itu, Chetan Jetwani, mengesahkan keputusan pengurusan kes di hadapan penolong kanan pendaftar mahkamah Lee Ka-ful. Hakim Ahmad Kamal Mad Sahid akan mendengar permohonan berkenaan. Sekiranya diberikan kebenaran, mahkamah kemudiannya akan menetapkan tarikh berasingan untuk mendengar merit bagi permohonan semakan kehakiman tersebut. Rupa-rupanya prosesnya bukan adalah proses yang pendek. Rupa-rupanya prosesnya bukan proses yang macam petik jari telah selesai. Ianya mengambil masa yang sangat lama dan sangat panjang. Ahmad Kamal juga sebelum ini membenarkan Parti Pembangkang meneruskan cabaran undang-undang berasingan untuk membatalkan pembekuan akaun bank parti itu oleh SPRM. Bersatu mengambil tindakan undang-undang berhubung tindakan SPRM membekukan serta merampas akaun bank parti itu di Mahkamah Sivil. Mahkamah Sivil juga mengarahkan pihak-pihak berkaitan menyediakan afidavit berhubung semakan kehakiman itu sehingga 7 September. Pada 20 April lalu, SPRM merampas akaun Bersatu yang sebelum itu dibekukan. Agensi anti rasuah itu menjelaskan akaun tersebut disita pada 11 April selepas mengemukakan perintah mengikut Seksyen 50 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Kenyataan itu dikeluarkan sebagai respon kepada laporan The Edge bertajuk Bersatu Ask MACC Why 2 Accounts Still Frozen After 90 Days. Bersatu minta penjelasan SPRM mengapa 2 akaun masih dibekukan selepas 90 hari. Sebelum ini, akaun-akaun terbabit dibekukan pada 12 dan 13 Januari 2023 mengikut Seksyen 44 AMLA TFPUAA 2001 bagi membantu siasatan terhadap wang yang disyaki daripada hasil haram. Susulan itu, SPRM telah melaksanakan tindakan sitaan tersebut pada 11 April 2023 berhubung siasatan dan pertuduhan terhadap Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Datuk
Haji Muhyiddin bin Mat Yassin di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan AMLAT FPUAA 2001, kata agensi itu. Bersatu berkata, perintah rampasan itu meragukan dan telah diundurkan pada 11 April sedangkan pengumuman oleh SPRM dibuat pada 20 April. Justru agensi itu didakwa enggan melaksanakan perintah rampasan sehingga hari ini. Pada 20 Mac lalu, Muhyiddin mengaku tidak bersalah terhadap 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa dan 2 pertuduhan penggubahan wang haram yang melibatkan RM 232.5 juta. 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa di bawah Section 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009, di mana Muhyiddin didakwa menggunakan jawatannya sebagai Perdana Menteri dan Presiden Bersatu ketika itu bagi mendapatkan rasuah sebanyak RM 232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. 3 syarikat tersebut ialah Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd dan Mamfur Sdn Bhd. Manakala individu terbabit adalah Azman Yusof. 2 pertuduhan penggubahan wang haram dinyatakan di bawah Section 4 dalam kurungan 1 kurungan B Amlat TF PUA 2001 yang dibaca bersama Section 87 dalam kurungan 1 akta yang sama. Individu berusia 76 tahun itu didakwa menerima RM 120 juta hasil daripada aktiviti haram daripada Bukhari Equity Sdn Bhd antara 25 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Tuduhan itu tidak mengatakan bahawa pembayaran dibuat kepada Muhyiddin. Justru ia merupakan sebab mengapa akaun bank pribadinya tidak pernah dibekukan. Pengubahan wang haram itu didakwa dilakukan dengan menerima wang yang dimasukkan ke akaun Bersatu. Menurut portal web rasmi Bank Negara Malaysia, pengubahan wang haram ialah proses menukar wang tunai, dana atau harta yang diperoleh daripada aktiviti jenayah untuk dilihat sebagai sah. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan di awal daripada pendedahan ini, adakah Parti Bersatu akan jadi parti yang miskin pada pilihan raya kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Muhyiddin Yassin, habislah Perikatan Nasional, kata seorang netizen merujuk kepada satu keputusan di Dewan Rakyat hari ini, di Parlimen hari ini. Maka dengan ini disahkan Perikatan Nasional confirm hilang satu kerusi. Satu orang ahli parlimen bolehlah dikata dengan tanda petik dipecat daripada Dewan Rakyat gara-gara perbuatan salah laku dalam pilihan raya baru-baru ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Dan tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, hari ini disahkan Dewan Rakyat mengumumkan kekosongan kerusi Kuala Terengganu. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul hari ini mengumumkan kekosongan luar jangka bagi bahagian pilihan raya Parlimen P36 Kuala Terengganu. Saya telah menerima suatu surat bertarik 13 Julai lalu daripada pengerusi SPR yang memaklumkan bahawa selaras dengan perkara 54 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan telah berlaku kekosongan luar jangka bagi bahagian pilihan raya Parlimen P036 Kuala Terengganu. Ini berikutan penyandang jawatan Ahmad Amzad Mohamed alias Hashim yang tidak mengemukakan sebarang rayuan yang berakhir pada 11 Julai lalu selaras dengan Section 36A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kepada pihak Mahkamah Persekutuan, katanya. Sehubungan itu, Johari berkata pihak SPR akan mengadakan satu pilihan raya bagi mengisi kekosongan tersebut dalam tempoh 60 dari tarikh kekosongan berkenaan. Saudara-saudara sekalian, dengan ini ada beberapa penganalisis politik dan juga pengkritik politik mengatakan adakah PAS bersetuju bahawa dengan keputusan ini PAS mengiyakan bahawa wujud rasuah, wujud sogokan dalam
pilihan raya melibatkan PAS. Kerana dengan tidak mengemukakan rayuan tersebut, maka mereka bersetuju bahawa sah ada kesalahan rasuah dalam pilihan raya membabitkan ahli parlimen ini. Dan ada juga netizen ataupun penganalisis politik mengatakan dengan tidak adanya rayuan begini, mereka mengatakan sah bahawa bekas ahli parlimen yang telah kalah kerana dibatalkan kemenangan ini melakukan kesalahan sogokan alias rasuah ketika pilihan raya kepada para pengundi. Mereka bertanya, adakah ini adalah kesalahan yang patut diambil kira sebagai kesalahan biasa oleh SPRM dan SPRM turut perlu mengambil tindakan yang sama. Kata mereka, kalau tidak nanti akan berulang lagi perbuatan merasuah pengundi sehingga perkara ini akan berlaku lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan bahawa ahli parlimen yang telah pun didapati bersalah ini dan tidak pula merayu, perlulah diharamkan penyertaan beliau seumur hidup di dalam pilihan raya dan tidak lagi dicalonkan semula dalam pilihan raya, kata mereka. Apa pendapat anda semua tentang pendapat netizen tersebut? Adakah anda juga sependapat dengan mereka? Kalau saya setuju. Saya setuju sesiapapun, tidak kiralah apakah parti politiknya dari kerajaan atau pembangkang, kalau didapati bersalah dan mengaku pula secara tidak langsung mengaku pula bahawa memang wujud rasuah dalam pilihan raya tersebut, sogokan dalam pilihan raya tersebut, perlulah ahli parlimen itu atau calon tersebut diharamkan seumur hidup untuk bertanding dalam mana-mana pilihan raya lagi. Ini sebagai hukuman yang paling terbaik untuk beliau. Lagi pula, perbuatan rasuah itu tidak kiralah apa niatnya, di bahagian manakah, apa caranya. Kalau ia rasuah, ia tetap rasuah. Tidak ada kata rasuah itu hendak niatnya nak buat ini, nak bantu itu dan sebagainya. Kalau dia sudah diisytiharkan salah, diambil tindakan dan dimuktamadkan oleh mahkamah bahawa itu ialah rasuah dan sogokan, maka ia tetap salah. Jadi, saya setuju kalau ahli parlimen yang telah didapati bersalah itu diharamkan penyertaan dalam pilihan raya seumur hidup. Biar orang lain yang bersih yang ambil peluang menjadi calon dalam pilihan raya. Pada 27 Jun lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Ahmad Amzad mewakili PAS. Keputusan dibuat Hakim Muhammad Firuz selepas pihak pempetisyen iaitu calon Barisan Nasional Muhammad Zubir Embong berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen PRU15. Hakim berkata, walaupun pempetisyen tidak dikemukakan sebagai saksi, bukti-bukti lain mencukupi untuk mengisytiharkan kerusi bagi Parlimen Kelah Terengganu terbatal dan tidak sah mengikut Seksyen 36 Akta Kesalahan Pilihan Raya. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan penangguhan keputusan selama 14 hari bagi membolehkan responden membuat rayuan dan pemfailan permohonan rasmi penggantungannya sebagai ahli Parlimen Kuala Terengganu. Namun, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, mereka memutuskan untuk tidak merayu atas keputusan mahkamah itu atas pertimbangan memikirkan nasib rakyat. Saya sampai sekarang tidak dapat connect di mana perkara yang dapat pertimbangan memikirkan rakyat dengan tidak merayu tersebut. Kalau difikir-fikirkan, kalau memikirkan nasib rakyat, maka haruslah ada tindakan rayuan. Dengan tidak ada tindakan rayuan ini, secara tidak langsungnya menunjukkan bahawa seakan-akan mereka setuju bahawa ada rasuah. Memang ada rasuah. Katanya jika rayuan dikemukakan, masa yang lama sehingga 6 bulan diperlukan untuk diselesaikan pula di peringkat Mahkamah Persekutuan. Sepanjang tempoh itu, katanya, rakyat di Kuala Terengganu mungkin terabai apabila tiada ahli parlimen yang mewakili mereka. Ini kata Hamzah Zainuddin atau Taqiyuddin Hassan, maafkan saya, oleh Taqiyuddin Hassan. Tambah Taqiyuddin, PAS juga berpendapat berdasarkan keputusan mahkamah pada 27 Jun lalu, tidak ada halangan untuk calon yang sama untuk bertanding sekali lagi di kawasan itu.
Katanya hakim hanya membatalkan kemenangan PAS namun tidak melibatkan calon terbabit. Justru katanya PAS tidak ada masalah untuk menghadapi pilihan rakyat kecil Kuala Terengganu dan berkemungkinan besar Ahmad Amzad akan kekal sebagai calon di situ. Taqiyuddin juga yakin mereka tidak bermasalah untuk mengekalkan kerusi tersebut berdasarkan kepada jumlah undi yang tidak banyak diterima Ahmad Amzad pada 19 November tahun lalu. Untuk rekod, dalam PRU lalu, Ahmad Amzad mengalahkan 3 calon lain dengan meninggalkan pencabar terdekatnya Muhammad Zubir Ombong dengan perbezaan 40.907 undi. Muhammad Zubir memperoleh 22.109 undi, manakala Ahmad Amzad pula 63.016 undi. Jadi inilah yang diyakini oleh Taqiyuddin bahwa Ahmad Amzad akan menang lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.